Selamat datang ke KVK Accounting. Saya Kalai. Dalam sesi video ini saya akan terangkan analisis, yaitu maksud analisis nisbah dan kategori nisbah yang kita perlu belajar. Dalam sesi video sebelum ini, yaitu yang berkaitan dengan analisis penyata kewangan, saya telah memberitahu bahawa terdapat banyak teknik ataupun kaedah-kaedah analisis penyata kewangan. Satu daripada teknik analisis penyata kewangan adalah analisis nisbah. Analisis nisbah sebenarnya menunjukkan perhubungan yang bermakna antara data-data dalam penyata kewangan. Contohnya, nisbah semasa. Nisbah semasa ini akan menggunakan data aset semasa dan data liability semasa untuk menentukan tahap kecairan sesebuah perniagaan. Jadi, pengguna-pengguna maklumat kewangan boleh menggunakan analisis nisbah ini untuk membuat analisis dan tafsiran mengikut kepentingan maklumat yang dikehendaki oleh mereka. Misalnya, kalau dia ingin tahu mengenai tahap kecairan, dia boleh menggunakan nisbah semasa dan nisbah ujian nasib. Kalau dia ingin tahu mengenai keberuntungan sesebuah perniagaan, dia boleh menggunakan nisbah-nisbah yang berkaitan dengan keberuntungan. Kalau dia ingin mengetahui mengenai kecekapan pengurusan perniagaan, dia boleh menggunakan nisbah-nisbah yang berkaitan dengan kecekapan. Apakah kepentingan analisis nisbah? Saya telah beri 3 kepentingan di sini. Yang pertamanya adalah untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan kedudukan kewangan dan operasi perniagaan. Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan, kita boleh buat perancangan dan kawalan yang sesuai. Selepas itu, yang kedua adalah ia digunakan sebagai satu alat mengukur prestasi dan kedudukan kewangan perniagaan. Macam manakah pencapaian kita dalam tahun semasa ataupun macam manakah kedudukan kewangan perniagaan kita, adakah ia stabil ataupun tidak stabil. Yang ketiga, kita boleh gunakannya sebagai satu indeks bagi perbandingan dan tafsiran. Jadi analisis nisbah ini akan digunakan sebagai satu tanda sasaran supaya ia boleh dibandingkan dengan tahun-tahun lepas ataupun dengan syarikat-syarikat lain ataupun dengan industri purata. Dengan ini kita boleh katakan bahawa adakah kita punya prestasi lebih baik daripada tahun lepas ataupun prestasi kita lebih baik daripada syarikat-syarikat lain ataupun berbanding dengan industri purata, adakah kita lebih baik ataupun kurang baik daripada industri purata. Terdapat banyak nisbah dalam kaedah analisis nisbah ini. Dan nisbah-nisbah ini dikategorikan mengikut kepentingannya kepada pengguna maklumat kewangan. Ada 5 kategori semuanya. Kategori yang pertama adalah berkaitan dengan nisbah keberuntungan, iaitu kategori nisbah keberuntungan. Kategori kedua adalah nisbah kecairan. Kategori ketiga adalah nisbah kecekapan. Keempat, nisbah keseluruhan. Dan kelima, nisbah pelaburan. Untuk pelajar-pelajar SPM, kita hanya tumpukan kepada 3 kategori nisbah, iaitu nisbah keberuntungan, nisbah kecairan, dan nisbah kecekapan. Nisbah keseluruhan dan nisbah pelaburan Anda akan belajar apabila Anda belajar perakaunan pada peringkat yang lebih tinggi. Dari slide ini, saya akan mula terangkan setiap kategori nisbah yang kita akan belajar. Saya akan mula dengan nisbah keberuntungan. Saya gunakan 4 perspektif untuk menerangkan nisbah keberuntungan. Yang pertamanya, apa yang diukur. Kedua, jenis nisbah keberuntungan. Ketiga, nisbah siapa yang menggunakannya. Dan keempat, untuk apa kita menggunakan nisbah ini. Kalau dari segi perspektif yang pertama, iaitu apa yang diukur, nisbah keberuntungan mengukur keupayaan memperoleh keuntungan dari operasi, aset dan ekuiti perniagaan. Jadi, nisbah keberuntungan ini ada banyak jenis nisbah keberuntungan. Kita guna khas untuk mengetahui keupayaan perniagaan memperoleh keuntungan. Dari segi jenis nisbah keberuntungan, kita akan belajar mengenai 4
nisbah keberuntungan. Yang pertamanya adalah tokokan, kedua margin untung kasar, ketiga margin untung bersih, dan keempat pulangan atas modal. Siapa yang akan menggunakan nisbah keberuntungan ini? Sebenarnya semua pengguna boleh menggunakan nisbah keberuntungan, tetapi ada pengguna-pengguna di mana nisbah keberuntungan ini adalah lebih penting. Contohnya pemilik, pihak pengurusan dan pelabur. Mereka ingin mengetahui prestasi pencapaian sesebuah perniagaan supaya mereka boleh membuat perancangan kawalan dan buat keputusan. Contohnya pelabur, dia ingin membuat keputusan adakah dia boleh labur dalam sesebuah perniagaan, dan beliau hanya akan labur apabila keuntungan perniagaan ataupun keupayaan keberuntungan perniagaan tersebut adalah bagus. Selepas tu, sekali, untuk apa ia digunakan? Seperti saya terangkan tadi, pemilik pihak pengurusan akan menggunakan nisbah keberuntungan ini untuk membentuk strategi perniagaan, perancangan, kawalan, pembuatan keputusan, dan bagi pelabur untuk membuat pelaburan. Sekarang mari kita lihat kepada kategori nisbah kecairan. Nisbah kecairan ini digunakan untuk mengukur keupayaan perniagaan menjelaskan hutang jangka masa pendeknya pada masa-masa yang ditetapkan. Ada dua jenis nisbah kecairan yang kita akan belajar. Yang pertamanya adalah nisbah semasa dan kedua adalah nisbah ujian asid. Dari segi pengguna, ramai pengguna boleh menggunakan nisbah kecairan untuk mengetahui adakah perniagaan itu akan menghadapi masalah kecairan ataupun kekurangan tunai. Tetapi nisbah kecairan ini sangat penting kepada pihak pengurusan pemiutang ataupun pembekal dan institusi kewangan. Seperti contohnya, pihak pengurusan akan menggunakannya untuk mengetahui adakah perniagaan akan menghadapi masalah kecairan pada masa-masa yang akan datang. Bagi pemiutang pula ataupun pembekal pula, dia ingin tahu mengenai tahap kecairan sesebuah perniagaan supaya dia boleh luluskan tempoh kredit bagi barang niaga yang dibekalkan olehnya. Manakala institusi kewangan seperti bank dan institusi kewangan yang lain, mereka ingin lihat kepada nisbah kecairan untuk mengetahui adakah perniagaan tersebut mempunyai masalah untuk membayar balik pinjaman ataupun ansuran pinjaman apabila permohonan telah diluluskan. Sekarang kategori nisbah kecekapan pula. Nisbah kecekapan ini digunakan untuk mengukur kecekapan pihak pengurusan menguruskan operasi perniagaan, terutamanya operasi yang berkaitan dengan inventory perniagaan, yang berkaitan dengan akaun belum terima, dan juga yang berkaitan dengan akaun belum bayar. Kita akan belajar berkaitan dengan 3 nisbah kecekapan. Yang pertama adalah kadar pusing ganti inventory, yang kedua tempoh kutipan hutang, dan ketiga tempoh pembayaran hutang. Nisbah ini lebih penting kepada pihak pengurusan dan pemiutang. Pihak pengurusan ingin mengetahui bagaimanakah kecekapan mengurus inventory, hutang dari pelanggan, dan juga bayaran hutang kepada pembekal. Manakala pembekal juga ingin mengetahui nisbah kecekapan ini kerana dia ingin tahu adakah sesebuah perniagaan itu membayar pembekal-pembekalnya pada masa-masa yang ditetapkan. Dan kegunaannya seperti saya kata tadi, ia boleh digunakan oleh pihak pengurusan untuk membuat keputusan berkaitan dengan kempen pengiklanan, promosi jualan, pengawasan rapi inventory untuk tujuan menguruskan inventory secara cekap, dan pihak pengurusan juga boleh membuat keputusan mengenai pemberian kemudahan kredit kepada pelanggan-pelanggannya untuk melanjutkan tempoh kredit dan juga menetapkan syarat pembayaran kepada
pelanggan perniagaan. Dalam slide ini kita akan belajar bagaimanakah kita nyatakan hasil pengiraan nisbah-nisbah. Kita ada 4 cara untuk nyatakan hasil pengiraan nisbah-nisbah ini. Yang pertama adalah bilangan kali, iaitu berapa kali dalam setahun kita melakukannya. Contoh nisbah yang akan menggunakan ataupun yang boleh dikirakan mengikut bilangan kali adalah kadar pusing ganti inventory. Lepas tu, yang kedua adalah bilangan hari, iaitu tempoh masa yang diambil untuk menyiapkan sesuatu tugas. Contoh nisbah yang boleh dikira mengikut bilangan hari adalah kadar pusing ganti inventory, tempoh kutipan hutang dan tempoh bayaran hutang. Sebab tu kita boleh menyatakan hasil pengiraan dalam bentuk nisbah, iaitu jumlah unit ataupun RM yang ada untuk setiap unit RM yang ada yang lain yang dibandingkan. Contoh nisbah yang akan menggunakan hasil pengiraan ini adalah nisbah semasa dan nisbah ujian asid. Akhir sekali adalah peratus dalam bentuk peratus. Berapakah peratus sesuatu item berbanding dengan item yang lain? Contoh nisbah yang akan menggunakan pernyataan peratus adalah tokokan dan margin untung kasar ataupun margin untung bersih, dan juga kadar pulangan atas modal. Dalam sesi video ini, anda telah memahami analisis nisbah, terutamanya maksud, kepentingan, dan kategori-kategori nisbah dalam teknik analisis nisbah ini. Untuk memperkukuhkan kefahaman anda, baca nota-nota dan buat latihan-latihan yang ada dalam laman web KVK Accounting.com. Sekian, terima kasih.